menyelesaikan soalan vektor yang berkaitan dengan konsep persamaan. Rajah menunjukkan segitiga OAB. Garis lurus OQ DR. Diberi bahawa OP sama dengan 1/3 OB, AQ sama dengan 1/4 AB, vektor OP sama dengan 6X dan vektor OA sama dengan 6Y. Okey, selepas selesai membaca soalan, kita masukkan maklumat yang diberikan ke dalam gambar rajah. Okey, kita tengok. Dia kata OP sama dengan 1/3 OB. Ni OP, ni OB. Jadinya dia nak kata yang OP ni hanya 1/3 je daripada panjang semua ni. Jadinya nilai OP adalah 1/3. Okey, selesai kita tulis OP ni sama dengan 1/3 OB. Kita tulis pula PB ni berapa. Okey, kalau kita tahu O sampai P adalah 1/3 daripada nilai 1 dalam pecahan, jadinya kita kena tambah lagi 2/3, sebab kalau 2/3 tambah 1/3 kita akan dapat nilai 1. Kalau nilai 1 tu sama dengan panjang O pergi dekat B. Jadinya macam tu. Okey, seterusnya ialah AQ. AQ sama dengan 1/4 AB. AQ kat sini. Kita tulis dulu AQ sama dengan 1/4 AB. Jadi kita tahu A sampai B, A, B ni dia punya nilai tu kalau lengkap adalah 1 dalam pecahan. Ini kalau 1 tolak 1/4 sama dengan 3/4. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Vektor OP. OP. Dia kata vektor OP sama dengan 6X. Jadi ni kita tulis kat sini 6X. Lepas tu, dia kata kat sini vektor OA sama dengan 2Y. Vektor OA. Vektor ke sini sama dengan 2Y. OP tadi ke sini. Okey. Jadinya kita dah tahu kalau 6X sama dengan 1/3. Jadinya kalau PB ni kalau 2/3 akan jadi 12X. Okey, seterusnya untuk kita dapatkan vektor AP ni, kita tengok laluan yang dah ada maklumat. Kat sini kita ada AO dengan OP untuk dapatkan nilai AP. Jadinya kat sini kita tulis vektor AO tambah vektor dengan OP, kita akan dapat nilai vektor AP. Jadi kat sini kita akan masukkan nilai dia. Okey, kalau kat sini kita nampak kan, kalau O yang pergi dekat A kita akan dapat 2Y. Tapi kat sini kita nak A yang pergi dekat O. Jadinya kalau A pergi dekat O, 2Y tu dia akan jadi negatif. Negatif 2Y. Sebab dia punya arah tu berlawanan. Sebab tu kita akan dapatkan dia negatif. Jadinya OP tu pula kita akan dapat 6X. Jadinya inilah jawapan akhir kita. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y vektor OQ. Mula-mula sekali kita cari kat mana jalan untuk kita dapatkan OQ. Jadi kat sini nilai yang kita ada ialah OA dan AQ. Untuk kita dapatkan AQ ni, kita kena lalu OA dan AQ. Ini kita tulis kat sini dulu. Vektor OA tambah dengan AQ. Jadi kita kena masukkan nilai OA sama dengan 2Y tambah dengan AQ. AQ ni yang kita tahu ini adalah 1/4 A vektor AB. Okey. Jadinya apa tu vektor AB kan? AB kat sini sama dengan AO tambah dengan OB. Jadinya A pergi dekat O, ni adalah nilai AB, vektor AB. AB kita akan dapat AO tambah dengan OB.
Jadinya kita akan dapat macam tadi kan, A pada O, jadinya dia akan jadi nilai negatif 2Y tambah dengan 6X tambah dengan 12X, kita akan dapat 18X. Jadinya ini adalah nilai AB. Kita akan masukkan nilai AB ni, kita masukkan ke sini. Yang kita akan dapat 2Y. Selesaikan persamaan ni, kita akan dapat negatif 1/2Y tambah 9/2X. 9/2X ni adalah sama dengan 4 1/2. Tak apa, kita akan boleh buat pecahan tak wajar untuk mudahkan. Jadinya 3/2Y tambah 9/2X adalah jawapan akhir. Okey, soalan seterusnya. B. Diberi vektor AR sama dengan H vektor AP. Nyatakan vektor AR dalam sebutan H, X dan Y. Ini dekat sini dia nak kita masukkan sebutan H ni dekat dalam persamaan AP yang kita dah dapat tadi. Ini persamaan yang kita dapat tadi. Okey, jadi ni kita tulis dulu persamaan kan. Vektor AR ni sama dengan H vektor AP. Okey, ini kita dah tahu apa tu vektor AP kan. Jadi kita akan dapat jawapan dia negatif 2HY tambah 6HX. Ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni pula. Diberi vektor RQ sama dengan K vektor OQ. Nyatakan vektor RQ dalam sebutan K, X dan Y. Jadinya kat sini dia sama macam soalan atas tadi. Dia nak kita masukkan sebutan K ni, kita masukkan dekat vektor OQ yang kita dah cari dekat atas tadi. Kemudian kita masukkan vektor RQ ni sama dengan K vektor OQ. Ini kita tulis dulu K kat sini. Lepas tu kita tulis OQ yang kita dah dapat tadi, nilai ni kita masukkan dekat dalam ni. Ini K ni kita darabkan dengan dekat yang dalam kurungan ni. Jadinya kita akan dapat nilai akhir dia 3/2KY tambah 9/2KX. Okey, ini jawapan akhir. Okey, soalan seterusnya. C. Dengan menggunakan vektor AR dan vektor RQ daripada B, carikan nilai H dan nilai K. Okey, ini kita tulis balik daripada B tadi nilai AR, vektor AR dan vektor RQ yang kita dapat. Okey, seterusnya kita kena buat persamaan. Okey, macam kita tahu kalau vektor AR tambah dengan vektor RQ, kita akan dapat vektor AQ. Kita akan dapat vektor AQ kan. Okey, jadi kat sini kita kena masukkan nilai yang kita dapat daripada semua yang kita cari tadi dalam persamaan ni. Okey, kan kalau perasan akan ada pemboleh ubah yang sama. Jadinya kita kurungkan persamaan dan kita letak pemboleh ubah tu dekat luar. Ini lepas siap faktorkan Y tambah dengan, okey, buat kurungan juga 6H tambah 9/2K. X ni kita letak kat luar. Okey, yang ni pula kita dapat daripada ni dengan ni. Sebab dia ada X. X dia sama, pemboleh ubah dia sama. Sebab tu kita dapat macam ni. Ini sama dengan 1/4 AB. Vektor AB kan ni kita dah dapat. Jadinya kita just masukkan je nilai dia. Sama dengan. Okey, lepas kita dah berjaya dapatkan persamaan ni, kita buat perbandingan pula. Kan kita nak buat perbandingan daripada persamaan kita tadi. Yang ni kita buatlah negatif 1/2 sama dengan negatif 2H tambah 3/2K. Ini kita selesaikan satu-satu. Ini 2 ni
kita bawa pergi kanan, kita akan darabkan dengan semua ni. Ini negatif 1 sama dengan negatif 4H tambah 3K. Lepas tu negatif 4H ni kita bawa pergi depan, kita akan dapat positif 4H. Negatif 1 ni pula kita bawa pergi belakang, ini sama dengan 3K. Kalau negatif 1 bawa pergi belah sana, dia akan jadi positif 1. Ini H sama dengan 3K tambah 1/4. Kita akan dapat sebutan H. Okey, seterusnya yang kedua pula. Yang kedua ni pula kita akan bandingkan yang ada huruf X ni. Kita masukkan kat sini. Jadinya 9/2 sama dengan 6H tambah 9/2K. Ni kita buat satu, 2 ni kita bawa pergi kanan, kita darab dengan semua. Kita akan dapat 9 sama dengan 12H tambah 9K. Jadi kat sini kan kita dah dapat nilai H dia. Jadi nilai H ni kita bawa masuk pergi dekat H yang ni. Okey, jadi ni dia akan jadi 9 sama dengan 12 3K tambah 1/4 tambah 9K. Jadinya kita selesaikan persamaan ni sama dengan 1/3. Jadi bila kita dapat nilai K, kita masukkan balik dekat nilai H tadi. Okay, jadi dekat H tadi, H sama dengan 3 1/3 tambah 1/4. Ini bila kita selesaikan, kita akan dapat H sama dengan 1/2. Jadinya kita dapatlah nilai H dan nilai K. Dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini kita akan cuba untuk menjawab soalan yang melibatkan konsep segaris. Okey, baiklah. Contoh, kita tengok contoh soalan 3. Dalam rajah di bawah, ABCD adalah sebuah sisi 4. AED dan EFC adalah garis lurus. Diberi bahawa AB bersamaan dengan 20X, AE bersamaan dengan 8Y, DC bersamaan dengan 25X tolak 24Y, AE adalah 1/4 AD dan EF bersamaan dengan 3/5 EC. Okey, kita akan cuba untuk menjawab soalan yang pertama. A Roman 1, ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y bagi BD. Okey, first kali, untuk membuat persamaan untuk vektor BD, kita akan tengok jalan mana yang kita akan guna untuk sampai daripada B ke D. Okey, kita akan menggunakan jalan BA dan AD kan. So kita akan buat BA tambah AD. Okey, BA kat sini adalah negatif 20X. Kenapa negatif 20X? Okey, sepatutnya AB adalah 20X kan. Tapi bila dia berlawan dengan arah, dia akan menjadi negatif. Sebab tu dia jadi negatif 20X. Okey, tambah dengan AD. AD adalah 4AA. Macam mana boleh tahu 4AA? Okey, kalau kita tengok dekat sini, AA bersamaan 1/4 AD. Okey, bila kita jadikan AD sebagai subjek dan kita alihkan 1/4 ni ke kiri, dia akan jadi 4AA bersamaan dengan 1 AD. Okey, boleh bayang? Okey, sebab itulah dia akan menjadi negatif 20X tambah 4AA. Okey, sekarang ni kita letak je AA dah diberi 8Y. So, negatif 20X tambah 4 darab 8Y akan jadi 32Y tolak 20X. Okey, bagi A Roman 2, EC. Okey, kita akan tengok EC, dia menggunakan jalan ED tambah DC. Okey, boleh saja kita menggunakan jalan EA tambah AB tambah BC.
Tapi sekarang ni, dengan info yang diberi, BC ni kita tak dapat nak cari. Okey. Jadi kita akan guna apa yang telah diberi oleh info. Itu sebagai hint bagaimana kita nak mencari jalan-jalan yang boleh digunakan untuk jadikan persamaan untuk selesaikan soalan. Okey. So, EC bersamaan dengan ED tambah DC. ED adalah 3/4 daripada AD. Kenapa 3/4 AD? Okey. Kita dah tahu AE adalah 1/4 daripada AD. So, maka selebihnya ED, iaitu ED selebihnya adalah 3/4 lah. Sebab 4/4 tolak 1/4 jadi 3/4. Okey, faham? So, DC kita letak je sebab dah diberi. So, kita letak nilai AD iaitu 32Y. 3/4 darab 32Y adalah 24Y. Tolak dengan 24Y akan jadi kosong tambah 25X. Okay, so kosong tambah 25X jadi 25X sajalah. EC bersamaan dengan 25X. 3B, tunjukkan bahawa titik BFD adalah segaris. Okey, sekarang ni dia nak kita tunjukkan BFD adalah satu garis. Okey, first sekali, kamu semua nampak tak BF dan juga FD? Sekarang ni kita nak test, kita nak uji sama ada dia adalah satu garis. Kita akan buat sama dengan. Okey, kita akan bentuk satu persamaan BF bersamaan lambda FD. Lambda ni hanyalah sebagai pemalas, satu pemalas saja. Untuk kita test sama ada kita gambar rajah ni merupakan betul-betul segaris ataupun tidak. So, langkah pertama kita akan cari nilai BF. Okey, seperti sama seperti tadi, kita akan cari jalan dia. Okey, B nak ke F. Kita akan guna jalan BA, AE dan juga EF. Okey, sekarang ni kita dah tahu BA berapa, AE berapa, EF saja yang kita tak tahu. Tapi dekat dalam info dia ada bagi EF bersamaan dengan 3/5 EC. Okey, sekarang ni kita cari EC bersamaan dengan 25X. Okey, seperti yang dah diberi dekat sini. Bersamaan 25X, ingat tak? Okey. Sekarang kita letak saja. Ini dah terangkan kenapa dia jadi negatif 20X. Sebabkan dia arah yang berbeza, dia akan jadi negatif. Okey, negatif 20X tambah AE 8Y tambah dengan 3/5 EC iaitu 15. 3/5 darab 25X, dia akan jadi 15. Jadi, negatif 20X tambah 15 akan jadi negatif 5. Sebab tu dia jadi negatif 5 kat sini. Dan 8Y. Okey. So, BF bersamaan dengan 8Y tolak 5X. Okey. Oh, silap. Tinggal dia. Allah Akbar. Kita cari untuk FD pula. FD, kita tengok. FD menggunakan jalan FE dan ED. Okey. So, FE bersamaan dengan negatif. Kenapa dia negatif? Sebab asalnya EF adalah positif kan. Bila berlawanan iaitu FE, dia akan jadi negatif lah. Okay. Negatif 3/5 darab 25X tambah dengan 24Y iaitu ED. Dapatlah 24Y tolak 15X. Okay. Lepas tu, dua persamaan ini kita letakkan saja info-info tu dalam BF bersamaan dengan lambda FD. So, 8Y tolak 5X bersamaan dengan lambda dalam kurungan nilai FD ni lah 24Y tolak 15X. Okay, kita akan dapat 24 lambda Y tolak 15 lambda X.
last step, sekarang ni kita akan membandingkan Y dengan Y dan X dengan Y untuk kita cari nilai lambda ni adalah sama ataupun tidak. Jika sama, maka A-nya adalah segaris, dan jika tidak, maka A-nya adalah bukan segaris lah. So, lambda 8 bersamaan dengan 24 lambda. Okey, ini senang je. Lambda bersamaan dengan 24 bagi 8, 3 lah. Okey. Yang ni pula negatif 5 bersamaan dengan negatif 15 lambda. Itu kita ambil daripada nilai X ni, negatif 5 ni. Okey. Kita akan dapat lambda yang kedua adalah 3 juga. Maka lambda 1 bersamaan dengan lambda 2, iaitu 3. Maka B, F dan D adalah segaris. Baiklah, untuk soalan C, soalan yang terakhir, jika magnitude X bersamaan dengan 2, magnitude Y bersamaan dengan 3, cari nilai magnitude bagi BD. Okey, sekarang ni BD kita dah jumpa dalam soalan A Roman 1 kan. Jadi kita letak je kat sini. Ni kalau tengok dekat gambar ni, BD adalah segaris. BAD adalah satu segitiga bentuk 90 darjah. Jadi kat sini kita boleh gunakan formula Pythagoras theorem untuk menyelesaikan soalan ni. Okey. Jadi BD, magnitude BD bersamaan dengan kalau kita imbas kembali, okey, untuk Pythagoras theorem dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Dan untuk cari C saja, dia akan jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa 2. Begitu. Sebab itulah dapat macam ni. Okay, so 32 kita gantikan saja nilai Y, substitutekan nilai Y. Jadi 32 darab 3 kuasa 2 dalam kurungan tambah negatif 20 darab 2 X, A2 kuasa 2. Punca kuasa semua. Jadi kita tekan kalkulator, tekan 32 darab 3 kuasa 2 tambah negatif 20 darab 2. Kita akan dapat 104. Itu sahaja untuk konsep selari ataupun segaris. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang terakhir, ini merupakan soalan vektor dalam bentuk perbandingan. Apa yang dimaksud dengan perbandingan? Jom kita tengok soalan. Diberi bahawa AR sama dengan 3RC, BQ sama dengan 2/3 BC dan AB sama dengan 3X, AC sama dengan 4Y. Kita masukkan semua nilai dan semua maklumat ini bagi dalam rajah dan kita tengok soalan. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y, BC dan AQ. Pertama, vektor BC. BC adalah di sini yang kita nak cari. Jadi kita tahu BC adalah BA tambah AC. Okey, dia dah bagi nilai AB. Tapi yang kita nak ialah BA. Jadi kita negatifkan nilai dia. Negatif 3X tambah 4Y. Yang kedua, vektor AQ. AQ di sini kita boleh cari dua jalan untuk dapatkan vektor AQ, iaitu AC tambah CQ dan AB tambah BQ. Tapi kita lagi senang nak cari dengan AB tambah BQ sebab dia dah bagi nilai BQ. Kita guna
AB tambah BQ. AB ialah 3X tambah 2/3 BC. Kenapa 2/3 BC? Kita ambil daripada soalan yang bagi. Kita tahu BC kita dah dapat jawapan tadi. Kita masukkan nilai BC. Kita selesaikan. Dan kita akan dapat jawapan X tambah 8/3 Y. Jadi untuk soalan B, diberi bahawa AP sama dengan HAQ dan AP sama dengan AR tambah KRB dengan keadaan H dan K adalah pemala. Cari nilai H dan nilai K. Macam mana kita cari nilai H dengan nilai K? Okey, kita buat step by step. Pertama, kita keluarkan maklumat yang dia bagi daripada soalan yang ditanya. AP sama dengan HAQ dan AP sama dengan AR tambah KRB. Okey, kita tahu AQ, kita dah cari nilai dia untuk soalan pertama tadi. Jadi, kita masukkan nilai AQ iaitu X tambah 8/3Y dan kita akan dapat jawapan HX tambah 8/3 HY. Itu untuk AP yang pertama. Untuk AP yang kedua, AP sama dengan AR tambah KRB. AR di sini dan RB di sini. AR adalah 3 kali RC. Jadi secara automatiknya RC ialah 1. Dan maklumat ke atas tadi dia bagi AC adalah 4Y. Jadi jika AR 3 RC 1, 3 tambah 1 akan jadi 4. Jadi satu nilai adalah 1Y. Jadi jika AR 3, secara automatiknya nilai dia adalah 3Y. Dan 3Y tambah dengan KRB. Kita tahu RB di sini ialah hasil tambah antara RA dan AB. RA tiada nilai, tapi kita boleh cari sebab kita tahu nilai AR. Vektor AR adalah 3Y. Jika kita nak RA, kita negatifkan nilai dia iaitu 3 negatif 3Y. Negatif 3Y tambah 3X iaitu AB. Kita selesaikan dan kita akan dapat jawapan 3 tolak 3KY tambah 3KX. Jadi untuk langkah yang terakhir, kita akan comparekan dia daripada persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Pertama, kita tengok boleh ubah yang sama. X dengan X, Y dengan Y. Jadi, bila kita dah dapat mengenali kembali ubah, kita ambil nilai semula boleh ubah dan kita buat persamaan. Contoh, H sama dengan 3K. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 8/3 H sama dengan 3 tolak 3K. Dengan adanya dua persamaan, persamaan pertama ini kita masukkan dalam persamaan yang kedua. 8/3 dalam kurungan 3K sama dengan 3 tolak 3K. Kita selesaikan dan kita akan dapat K sama dengan 3/11. Sama juga kita buat untuk cari nilai H. H sama dengan 3K. K kita gantikan dengan 3/11 dan kita akan dapat H sama dengan 9/11.